KPM. Kalau baju tu RM100, okey. Sekarang ada dalam RM20. Boleh ni, boleh beli ni. Tapi macam mana ni? Cukup tak duit ni agak-agak ni? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam cikgu. Nisa tengah fikir apa tu? Oh, Nisa tengah buat pelan kewangan cikgu. Nisa nak beli barang. Okey. Tapi barang tu harga dia RM100. Nisa ada dalam RM20 je. Hai Nisa, Hai, Cikgu. Aida. Nisa, apa ni yang Nisa nak beli? Nisa nak beli baju. Tapi itulah kita ada RM20 je cikgu. Barang ni harga dia RM100. Tapi tak apa sebab hujung bulan ni Nisa dah sasarkan mesti dapat beli baju tu. Okey, bagus Nisa. Kalau macam tu, hari ini cikgu berdua akan ajar Nisa kaedah pengurusan keuangan yang efisien. Yeay, terima kasih cikgu. Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya cikgu. Bersama saya cikgu. Saya pun boleh jadi cikgu juga bersama saya Nisa K. Dan juga dua orang cikgu yang akan mengajar kita berkenaan dengan topik kita hari ini adalah kewangan. Pelan kewangan, macam mana kita nak merancang kewangan kita. Tapi bagi Nisa, ianya bukan sekadar sesuatu yang murid-murid di sekolah belajar, tetapi untuk kegunaan harian kita secara baiklah, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan jangan lupa cuci tangan dengan bersih guna air dan sabun. Baiklah, yang kedua-dua di hadapan Nisa ni adalah dua orang guru kita yang akan sama-sama dengan kita untuk subjek literasi kewangan, pengurusan kewangan. Siapa mereka? Jom kita tonton profil mereka. Jom semua kita persilakan Cikgu Sangkita dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur dan juga Cikgu Nuraida yang merupakan penolong pengarah unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum KPM. Apa khabar cikgu-cikgu? Sihat, alhamdulillah. Khabar baik. Saya tak sabar hari ini sebab saya nak belajar macam mana saya nak mengurus kewangan saya supaya hujung bulan saya dapat beli barang apa yang saya nak. Baiklah, tapi sebelum tu apabila kita sudah berada di dalam jarak yang selamat dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu jangan lupa untuk simpan pelitup muka masing-masing di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Contoh, ni ada bekas plastik ni, kita boleh simpan. Cikgu ada bekas yang berzip. Yang penting ianya kekal bersih untuk digunakan kembali dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, bawalah emas yang baru, pelitup muka yang baru. Barulah selamat kita nak pakai. Maklumlah kita ni masih lagi dalam orang kata apa, melawan COVID-19. Jadi jangan leka di mana saja kita berada. Baiklah Cikgu Sangkita, mungkin Cikgu Sangkita boleh kongsikan dengan kita apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pengurusan kewangan. Kalau ikutkan pengurusan kewangan ni adalah topik yang baru diperkenalkan di tingkatan 4 menerusi KSSM yang baru. Tapi saya rasa saya patut beri kepada Cikgu Aida pendapat beliau mengenai pengurusan kewangan ini. Baiklah Cikgu Aida, silakan. Okey, kami di BPK adalah yang menghasilkannya dalam di SKP kita ni, literasi keuangan ni kita eksplisitkan dalam topik matematik pengguna. Jadi pengurusan keuangan ni merupakan bab dalam tingkatan 4, merupakan bab terakhir dan ia adalah sangat baik untuk kita dedahkan kepada murid sejak dari usia yang muda lagi. Ya, bercakap mengenai usia yang muda, saya pasti ini sesuatu perkara yang sangat baik untuk kita tanamkan mengenai pelan kewangan, literasi kewangan terhadap murid-murid kita di sekolah. Dan bercakap pasal murid-murid di sekolah, saya tidak berseorangan. Mestilah saya nak ajak kawan-kawan saya sama-sama belajar dengan kita pada hari ini bersama dengan penonton di rumah. Jom kita persilakan kawan-kawan dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Hai. Hai. Selamat pagi. Mana suara masing-masing? Diam terus.
Selamat pagi semua. Kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita. Saya persilakan siapa dulu nak perkenalkan diri. Ilham, silakan. Ilham, jangan lupa buka mikrofonnya. Lupa pula. Baik. Maaf. Tak apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Haris bin Zainuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali. Baik, terima kasih Ilham. Seterusnya, rakan kita yang bernama Luqman. Sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Muhammad Luqman bin Syamizan dari SMK Raja Ali. Baiklah, seterusnya kita ada Zul Akil. Silakan. Hai, saya Zuakil bin Zulkifli, SMK Raja Ali. Baik, kita ada Irsyaduddin. Sila perkenalkan diri anda, Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Isyaruddin. Saya daripada SMK Raja Ali. Baik, dan terakhir sekali rakan kita yang bernama Fitriana. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriana Azika binti Fakhrul Anwar. Saya dari SMK Raja Ali. Baik, ini adalah 5 rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang episod ini, dan yang di rumah pun boleh sediakan pen, kertas dan bahan-bahan untuk kita sama-sama ulang kaji topik tingkatan 4 matematik pengguna pengurusan keuangan. Baiklah, kita ada video yang kita nak pertontonkan terlebih dahulu. Jom kita lihat video ini. Apa perancangan jangka masa panjang? Dalam tempoh 20 tahun akan datang, saya cadang untuk membeli sebarang madrasah 2 tingkat. So, apabila saya dah start bekerja, saya bercadang untuk menyimpan RM1,000 untuk bayar deposit rumah tersebut. Saya ingin membeli telefon pintar dalam tempoh 2 tahun. Jadi, saya bercadang untuk menyimpan duit sebanyak RM50 sebulan sehingga saya dapat membeli telefon pintar tersebut. Dalam masa 5 tahun, saya bercadang untuk masuki kolej. So, saya bercadang ingin membeli sebuah motosikal. Jadi, saya bercadang untuk menyimpan sebanyak RM100 pada setiap bulan sehingga saya dapat membeli sebuah motosikal. Saya bercadang untuk memasuki kolej lepas Form 5. So, saya survey yang saya perlu bayar yuran pada hari pertama. So, saya bercadang untuk menyimpan RM100 selama sebulan untuk bayar yuran tersebut. Itu dia pendapat rakan-rakan kita mengenai subjek ini, di mana ianya akan membantu mereka mana tahu nanti nak menyambung pelajaran, nak menggunakan wang yang banyak untuk pelbagai perbelanjaan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita lebih peka bagaimana nak menyusun perbelanjaan kita. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit mengenai matlamat ataupun objektif kita pada hari ini. Okey, sebelum kita teruskan dengan matlamat, mungkin Nisa nampak di depan Nisa ni. Okey, ini merupakan bahan sokongan sebagai panduan kepada guru-guru untuk menjalankan aktiviti PDP di dalam kelas. Kerana topik ini adalah topik baru pendidikan keuangan dalam KSSM Matematik. Jadi kami menyediakan panduan supaya cikgu lebih mudah. Jadi untuk matlamat pendidikan keuangan dalam KSSM ini, seperti yang kita boleh lihat di skrin ya. Okey, saya ke belakang sedikit. Matlamat pendidikan keuangan ini pendidikan keuangan bermatlamat untuk melahirkan murid celik keuangan yang berupaya menguruskan keuangan secara cekap dan bijaksana. Ini adalah sumber daripada BPK 2016. Mungkin Nisa kalau nak tahu apa yang dimaksudkan dengan celik keuangan. Nisa rasa dia saya apa? rasa celik keuangan ni apabila kita tahu dan kita peka bagaimana untuk mengurus keuangan sendiri. Betul. Betul, cikgu? Secara ringkasnya dia adalah bagaimana kita nak menghasilkan murid yang berliterasi keuangan. Okey, jadi sejurus dengan matlamat pendidikan keuangan ini, inilah objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan membuat standard kandungan 10.1. Ini adalah bab yang ke-10 di tingkatan 4. Perancangan dan pengurusan kewangan, dan di akhir pembelajaran ini murid dapat menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan, membina dan membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan tersebut. Ya, baiklah. Saya kira rakan-rakan saya yang di studio ini sudah bersedia. Kalau anda sudah bersedia, bagi Nisa double thumbs up.
Ya, semua dah bersedia. Yang diharapkan yang di rumah pun juga turut bersedia. Tetapi sebelum kita meneruskan pelajaran kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan hari ini topik kita adalah matematik pengguna pengurangan pula dah pengurusan kewangan. Pengurangan kewangan tu takut. Baiklah, tetapi sebelum itu kita ingin tunjukkan dan kongsikan kepada anda semua kad ucapan digital yang kami telah terima bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Maklumlah Hari Guru tidak lama lagi dan di belakang saya ataupun di kaca TV anda boleh lihat kad ucapan digital kiriman dari adik Nisha Izzati dari Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa Negeri Sembilan di mana ucapannya tertulis dalam ajarannya ada harapan, dalam teguran ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Hashtag Terima Kasih Cikgu. Terima kasih adik Nisha Izzati di atas kiriman kad ucapan tersebut dan baiklah kita pun tak nak buang masa, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan Cikgu Sangkita dan Cikgu Aida. Okey, terima kasih Cikgu Nisa lah. Cikgu pun boleh. Cikgu Nisa. Okey. Alright, tapi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada adik tadi yang menghantar kad digital dan hashtag Terima Kasih Cikgu. Jadi daripada semua rakan guru, saya ucapkan terima kasih. Okey, baik. Kita akan buat aktiviti dan selepas aktiviti kita akan buat latihan. Okey. Dan aktiviti ini saya bahagikan kepada dua segmen, iaitu segmen yang pertama iaitu menghuraikan proses pengurusan kewangan dan segmen kedua pula adalah konsep SMART. Anda boleh lihat di depan saya ini ada perkataan SMART tersebut. Jadi apakah itu SMART? Saya akan persilakan Cikgu Aida untuk teruskan. Okey, so murid-murid, dalam topik ini apa yang pertama sekali yang kita akan belajar adalah proses pengurusan keuangan. Okey, yang pertama, proses pengurusan keuangan ni dia ada 5 langkah. Okey Nisa, yang pertama adalah menetapkan matlamat. Macam Nisa tadi nak menetapkan matlamat, Nisa kata nak beli baju. Betul. Okey, di hujung bulan. Okey, itu menetapkan matlamat. Dan Nisa kata berharga RM100. Okey, yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Menilai kedudukan keuangan macam contoh Nisa tadi, Nisa kata sekarang Nisa cuma ada RM20, iaitu menilai kedudukan keuangan. Yang ketiga, kita mewujudkan pelan keuangan. Bermaksud apa yang kita nak rancang untuk kita mencapai sasaran tu. Yang keempat adalah melaksanakan pelan keuangan. Contoh macam Nisa rancang tadi, setiap minggu Nisa nak simpan RM20. Dan apabila kita melaksanakan, kita kena ikut perancangan. Dan yang terakhir adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Contohnya sehingga akhir bulan, adakah Nisa telah mencapai sasaran RM100 tersebut? Baik. Okey. Dan seperti yang cikgu kita tadi cakap, di depan kita ni ada perkataan SMART. Apabila kita ingin menetapkan matlamat, kita perlu ikut konsep SMART. So, apa sebenarnya SMART ni? Okey, kita ambil daripada perkataan berbahasa Inggeris. S yang pertama adalah specific. Bermaksud kalau kita nak menetapkan sesuatu matlamat dia mesti matlamat keuangan yang khusus. Okey, nak beli baju berharga berapa yang khusus. Okey, yang kedua adalah measurable. Sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mesti boleh diukur dengan nilai wang. Okey, kita tak boleh kata saya nak beli kasut. Tapi kita tak ada harga. Okey, itu adalah yang kedua, measurable. Yang ketiga adalah attainable. Mestilah matlamat itu boleh dicapai. Tak bolehlah kita berfikirkan bulan dan bintang yang kita tak boleh capai. Okey, yang keempat adalah realistik, yang mana sesuatu matlamat keuangan yang ditetapkan mestilah realistik. Okey, dan yang keempat time bound.
apabila kita menetapkan sesuatu matlamat, kita mesti ada tempoh masa untuk dicapai. Macam Nisa punya sasaran tadi sangat bagus. Jelas, ada harga dan menilai kedudukan keuangan dan berapa tempoh masa. Hujung bulan Nisa mesti dapat capai. beli. Ya, betul. Okey, cikgu kita. Alright, daripada konsep SMART tadi, saya akan memberikan anda 2 contoh. Okay? Salah satu contoh ni contoh yang kurang tepat dan satu lagi contoh adalah contoh yang memenuhi matlamat SMART itu. Okay, yang kurang tepat ialah saya ingin membeli sesuatu pada masa akan datang. Sesuatu, apa itu? Boleh jadi makanan, Ya, boleh betul. jadi baju, Betul. boleh jadi basikal. Betul. Lepas tu satu lagi ialah masa akan datang. Kita tidak tahu apa tempoh tersebut. Jadi kalau ayat yang betul untuk konsep SMART, saya ingin membeli kasut sukan yang berharga RM100 dalam tempoh 5 bulan. Jadi anda boleh tengok di spesifik. Kasut sukan harga RM100 dan juga tempoh diberi iaitu 5 bulan. Betul. Tapi Nisa, saya rasa daripada saya hanya memberi contoh, apa kata kita dengar daripada pelajar kita? Mestilah kita nak tahu contoh-contoh daripada rakan-rakan kita dari SMK Raja Ali. Semua dah bersedia ya nak kongsikan contoh masing-masing. Dah, Senyum je semuanya, manis je pagi-pagi bulan puasa ni. Bagus. Okey, kita nak pilih siapa dulu, cikgu? Saya rasa saya nak pilih yang paling cantik di sini. Fitriana. Saya ke? Bukan, Fitriana. Silakan Fitriana. Contohnya adalah saya ingin membeli sebuah telefon pintar berharga RM1,000 dalam tempoh 12 bulan. Ya. Okey, bagus contoh bagus dia. contohnya, Bagus cikgu. contoh dia. Terima kasih, Fitriana. Betul, telefon pintar, berharga dan juga tempoh yang memang realistik. Yang dia boleh kumpul duit tu untuk membeli. Okey, mungkin satu lagi contoh. Tapi sebelum tu, cikgu kita, mungkin saya nak terangkan sedikit ya. Minta Okey, maaf boleh. cikgu kita. Silakan. Tadi murid tadi dia nak beli telefon pintar. Okey, tapi kita nak menekankan juga keperluan dan kehendak. Telefon Betul. pintar itu keperluan. Tetapi jenamanya ataupun spesifikasinya Spesifikasi. merupakan kehendak Kehendak. kita. Kita Ya, perlu betul. mengikut keperluan dahulu. Betul? Teruskan. Betul. Apa yang Cikgu Aida beritahu tadi, bukan setakat kita menentukan Ya, apa betul. matlamat kita, kita perlu juga mengambil kira keperluan dan juga Betul. kehendak. Maklumlah jenama telefon pintar ni terlampau banyak di pasaran. Betul. Spesifikasi ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang di tengah-tengah. Jadi pastikan anda tahu keperluan berbanding kehendak. Ya, betul. Okey, jadi sebelum saya sambung, satu lagi contoh. Jom cikgu, siapa lagi? Siapa yang ingin memberi contoh? Siapa nak kongsikan boleh angkat tangan. Tak angkat tangan kita pilih. Saya cikgu. Silakan. Saya cikgu. Silakan. Okey, contoh saya pula. Saya ingin membeli sebuah motosikal Okey. yang berharga RM7,000 Baik. dalam tempoh masa 24 bulan. Okey, bagus. Terima kasih di atas contohnya. Betul. Okey, motosikal dia ada tempoh dia dan juga harga. Harga bagi motosikal tersebut. Okey, baik. Kita sudah pun dengar daripada rakan kita, okey, beberapa contoh dan juga yang dapat anda lihat di skrin juga. Okey, sekarang ialah kita akan masuk latihan. Okey, kita akan buat sedikit latihan berdasarkan konsep SMART tersebut. Tapi sebelum tu, seperti biasa, saya nak anda semua bersedia dengan sekeping kertas dan juga alat tulis anda dan cikgu akan countdown bagi anda supaya anda semua sudah bersedia. Boleh? Okey, so countdown dia start dari 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Okey, jadi latihan yang pertama yang akan kita buat, inilah soalan dia. Okey, mungkin Cikgu Aida boleh tolong bacakan soalan Okey, tersebut. boleh. Soalan ini kita ambil daripada buku panduan tu Nisa. Mungkin Nisa pun boleh selak dan buat sekali. Okey, soalan pertama. Encik Bakar mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran anaknya yang kini berusia 13 tahun ke institusi pengajian tinggi awam selepas tamat persekolahan. Oleh itu, beliau merancang untuk menguruskan pelan keuangan yang mana kos pengajian bagi peringkat diploma adalah sebanyak RM15,000. Pada pendapat anda, apakah strategi pengurusan keuangan yang terbaik buat Encik Bakar agar dapat mengumpul sejumlah wang bagi membiayai pengajian anaknya? Kalau kita lihat soalan ini, sebenarnya satu, pendidikan itu sangat utama. Yang kedua, bapa ini telah merancang daripada awal sebab anaknya baru berusia
13 tahun. Jadi kita beri peluang kepada pelajar kita dalam lebih kurang 2 minit untuk menjawab soalan ini. Ya. Saya kira mereka telah pun memahami konsep SMART yang kita jelaskan sebentar tadi. Saya pun nak cubalah. Cak saya tengok dulu. Buku, kalau buku panduan ni di muka surat berapa cikgu? Di bahagian yang segmen yang pertama. Segmen yang pertama. Oh, teradvance. Teradvance. Terawal pula saya. Okey, sementara Nisa mencari latihan tu, mungkin kita boleh lihat ya, apabila kita memberikan senario ataupun situasi, tidak semestinya situasi itu mesti sentiasa beraras tinggi. Dalam matematik pengguna, pendidikan keuangan ini, apa yang hendak kita tekankan dalam pendidikan keuangan adalah murid mesti boleh membuat keputusan keuangan yang bijak. Apabila dia nak membuat keputusan keuangan yang bijak, dia perlu memahami masalah, merancang. Yang paling penting apa Nisa? Yang paling penting menaakul. Nisa pernah dengar? Menaakul ni, kejap. Alamak, kena refresh balik lah cikgu. Okey, menaakul ni kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh katakan sebagai reasoning ataupun reason out. Baik. Dia membuat justifikasi, dia menganalisis dan akhirnya dia mesti mencapai satu keputusan keuangan yang bijak. Itu dia punya keyword. Ya, betul. Baiklah, mungkin boleh tulis juga menaakul apa informasi tambahan kita pada hari ini. Ya, betul. Soalannya tadi yang Cik Bakar tu. Okey. Jadi kita nak kena nyatakan di bahagian spesifik, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Betul. Kalau spesifik tu apa penyataan di mana yang menyatakan ini adalah tujuan spesifik untuk pengurusan keuangan tersebut. Kawan-kawan kita fokus masing-masing. Yang di rumah pun boleh turut sama mencuba. Okey, mungkin kita boleh mendengar jawapan mereka. Jom kita dengar. Ada yang dah siap? Kalau ada yang siap, boleh kongsikan dengan kami. Ya, silakan Irsyad. Irsyad, silakan. Okey, daripada kita ambil daripada spesifik dulu. Baik. Encik Bakar ingin melanjutkan pelajaran anaknya di peringkat diploma ke IPTA. Manakala measurable pula, kos yang diperlukan adalah sebanyak RM15,000. Betul. Attainable pula, Encik Bakar perlu menyimpan sebanyak RM250 sebulan selama 5 tahun. Okey, Irsyad, cikgu ada satu soalan. RM250 itu bagaimana Irsyad dapat? Okey. Saya 15,000 bahagi dengan RM60. 60. Okey, 60. 15,000 bahagi dengan 60. Okey, Irsyad, satu lagi soalan. Sebab saya tak nak bagi Irsyad keluar awal sikit. So saya nak tanya, 60 tu bagaimana Irsyad dapat? Apa yang 60 tu? 60 tu saya dapat daripada 5 tahun tu kan. Jarak dengan 12 bulan. Jadilah 60. Pandai Irsyad. Nanti ada kawan-kawan tertanya, apa yang 60 tu? Selama 60 bulan. Tempoh 5 tahun tersebut. Bagus Irsyad. Tahniah. Alright, bagus Irsyad. Boleh Irsyad sambung dengan realistik dan juga time bound? Boleh. Realistik pula. Encik Bakar perlu menguruskan kewangannya dengan menyimpan RM250 sebulan selama 5 tahun bagi mencapai matlamatnya. Dan akhir sekali, time bound. Dalam tempoh 5 tahun, Encik Bakar perlu mendapatkan RM15,000 perbelanjaan pengajian anaknya ketika melanjutkan pelajaran. Bagus Irsyad. Bagus jawapan. Tahniah. Sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Okey. Mungkin saya nak tambah sedikit juga Nisa. Dalam matematik pengguna ini, pendidikan keuangan ni, dia di bawah bidang nombor dan operasi. Jadi operasi yang terlibat dalam pendidikan keuangan ni, dia cuma operasi asas saja. Mungkin cikgu kita boleh terangkan apa operasi asas matematik? Operasi asas penambahan, penolakan, pendarapan, pembahagian. Itu sahaja. Ya. Baiklah, jadi tak susahlah sebenarnya matematik pengguna ni. Baik. Okey, yang penting adalah mereka berjaya mendapatkan pengurusan kewangan yang bijak. Keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang bijak. Okey, alright. Baik, boleh kita teruskan pada soalan yang kedua? Boleh. Okey. Maafkan saya. Okey, ni soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua berbunyi, Datuk dan Nenek Ah Chong berada di Beijing, China.
Mereka mempelawa cucunya untuk melawat mereka pada cuti sekolah bulan Disember nanti. Chong perlu menyediakan wang untuk membeli tiket penerbangan pergi dan pulang bagi memenuhi pelawaan datuk dan neneknya. Setakat ini, Chong mempunyai RM200 yang diperolehi daripada ampau pada Tahun Baru Cina. Bagaimanakah Chong boleh memperoleh wang yang mencukupi bagi merealisasikan impiannya? Jadi kawan-kawan, boleh nyatakan 5 konsep tersebut: spesifik, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Boleh tuliskan sekarang, kita nak lihat siapa yang boleh kongsikan jawapannya pula selepas ini. Okay. Sebelum tu, sebelum tu saya pun teruja nak cakap sesuatu. Silakan. Sebab dia ada sesuatu dengan soalan ni. Dia kalau dalam bahasa Inggeris hidden message. Hidden message di sini, tapi saya tak nak terang hidden message tu. Cikgu Aida. Okey, kalau Nisa menghayati setiap baris dalam situasi tersebut, apabila kita nak menetapkan ini, dia mesti spesifik betul dan murid ini dia nak terbang ke negara China. Okey, tetapi tidak dinyatakan berapa tambang penerbangan. Jadi murid tu dia kena bekerja satu step lebih awal, iaitu dengan meneroka berapakah tiket penerbangan yang orang kata bersesuaian dengan bajetnya. Dan juga bersesuaian dengan destinasinya. Betul, Nisa. Kalau mahal sangat, betul ke harga tu sesuai dengan nak pergi ke terbang ke Beijing? Sementara kawan-kawan kita beri jawapan masing-masing, kita akan berhenti seketika. Yang di rumah boleh terus sambung menjawab soalan dan sama-sama kita lihat jawapannya selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya Nur Syafiq Elia binti Muhammad Syarif ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SKITG. Terima kasih, Cikgu. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebelum tu ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik Nur Syafiah dari SMK Tengku Aris Bendahara Keluang Johor di atas kiriman ucapan video #terima kasih guru sebentar tadi. Baiklah, kita tadi ada tinggalkan anda semua dengan soalan dan kita telah beri masa kepada anda di rumah dan juga rakan-rakan di sini untuk menjawab soalan dengan baik. Tetapi kan saya ada sesuatu persoalan lah Cikgu Aida, Cikgu Sakita. Sebabnya soalan ni tidak menyatakan seperti Cikgu Sakita sebut tadi, tidak menyatakan berapa harga tiket penerbangan. Dan mengikut pengalaman saya, tiket penerbangan ni ada yang mahal, nak selesa, ada yang murah dan berpatutan. Itu dah pada keperluan ataupun kehendak Cikgu Aida kan? Betul. Jadi apabila kita hendak membuat sesuatu keputusan keuangan, kita mesti ada justifikasi. Bermaksud kalau kita mempunyai kedudukan keuangan yang stabil, kita mungkin boleh pergi kepada tiket penerbangan yang lebih tinggi. Tetapi kenapa mungkin dia menyediakan sekali dengan pakej makanan. Dan kita kena membanding bezalah. Kalau mungkin tiket penerbangan tu murah, tetapi apabila kita nak menambah pakej makanan, kita kena bayar lebih. Jadi murid macam berbalik kepada penakulan tadi, murid kena menyiasat, meneroka ataupun dan akhirnya dia kena menakul apa keputusan keuangan yang terbaik dan bijak yang dia perlu buat. Ya, baiklah. Terima kasih Cikgu Aida. Saya kira rakan-rakan kita dari SMK Raja Ali sudah pun bersedia dengan jawapan masing-masing. Tapi kan Cikgu kita nak ajak siapa ni nak kongsikan jawapan beliau? Saya lebih suka dari sini saya nampak yang background warna hijau, baju warna hijau. Siapa tu? Abang warna hijau. Silakan Zul. Jadi, sila kongsikan jawapan anda. Alright.
Bagi spesifik S, Acung ingin melawat datuk dan neneknya di Beijing, China. Baik. Okey. Okay, bagi measurable pula, tiket penerbangan pergi dan balik ke China adalah RM2,000. Okey. Zul, sebab di sini cikgu tak nampak RM2,000 tersebut. Bagaimana Zul mendapat harga RM2,000 tersebut? Okey, setelah buat perbandingan, saya dapati tiket RM2,000 ni adalah daripada syarikat penerbangan yang menawarkan semua jenis perkhidmatan, iaitu insurans, bagasi, makan minum dan lain-lain lagi. Dan ia yang paling berbaloi. Okey, berbaloi dengan keperluan dan kemudahan yang diberikan. Betul. Baik. Okey, seterusnya. Alright, seterusnya attainable. Okey, attainable pula, Acong perlu menyimpan RM225 sebulan selama 8 bulan dan ditambah dengan wang yang diperolehinya semasa perayaan lalu ataupun wang simpanan. Okey ni. Okey, alright. Itu dia. Okey, RM200 diperolehi daripada duit angpau. Lepas itu Zul juga ada membuat sedikit pengiraan. Okey, Zul, boleh tak terangkan secara ringkas apakah pengiraan tersebut? Oh ya, 225 bila darab 8 kita akan dapat jumlah yang kurang daripada 2,000. Jadi kita perlu tambah dengan wang simpanan yang dia dapat, iaitu 200. Jadi dia akan mencukupkan RM2,000. Kalau kita lihat, memang betul seperti apa yang Cikgu Aida beritahu tadi, ini melibatkan operasi asas matematik. Tidak rumit. Tambah tolak, darab bagi. Itu sahaja. Okey, Zul, boleh tak Zul continue dengan realistik dan juga time bound? Okey, bagi realistik pula, Acong perlu meningkatkan tahap kewangannya dalam tempoh 8 bulan agar dapat menyimpan sebanyak RM225 setiap bulan. Okey, alright. Time bound? Yang terakhir, time bound. Pada bulan Disember, Acong perlu memperolehi RM2,000 bagi membolehkan diri beliau melawat datuk dan neneknya di Beijing, China. Okey, alright. Dan ini juga adalah untuk pelajar yang di luar sana. Okay, ini adalah contoh jawapan sahaja. Ada pelbagai jenis jawapan. Itu adalah berdasarkan apa anda punya research. Research anda, tiket penerbangan, harga tiket penerbangan, justifikasi anda, keperluan, kehendak. Tapi yang penting, keputusan kewangan yang bijak. Itu apa kata kunci kita ni, membuat keputusan kewangan yang bijak. Cikgu, kita ada sebut jawapan mungkin berbeza. Contoh macam Nisa mungkin kedekutlah tak naklah belanja RM2,000 untuk tiket penerbangan, kita research mungkin dapat yang lebih murah, mungkin dapat yang RM1,500, tetapi mungkin ada kekurangan daripada segi kemudahan yang disediakan, tetapi cukup untuk kita. Contoh tak perlu makan, tak apa, saya tidur je lah sebab tu penerbangan. Jadi kena ada keputusan kewangan yang bijak. Betul, Nisa. Baiklah, jom cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, ini pula ialah soalan yang ketiga. Okey, soalannya adalah Ahmad telah terpilih mewakili sekolahnya dalam perlawanan bola sepak yang akan diadakan pada bulan Julai nanti. Okey, kasut bola yang dimiliki oleh Ahmad telah lusuh dan perlu diganti dengan yang baru. Dia mempunyai masa selama 4 bulan untuk memiliki kasut tersebut. Harga sepasang kasut bola yang bagus di pasaran adalah dalam lingkungan RM150. Okay, bagaimanakah Ahmad dapat mengumpul wang bagi mencapai matlamat tersebut dalam masa yang ditetapkan? Baiklah, cikgu kita, saya perasan soalan ni dia dah ada banyak ataupun mungkin semua informasi yang diperlukan dalam konsep SMART kita ni. Jadi ini adalah mata pelajaran ataupun sesuatu yang mudah untuk kita ikuti dan senang untuk kita faham bagaimana ia dilaksanakan. Jadi kawan-kawan kita bersedia dengan jawapan masing-masing. Siapa agaknya rakan kita yang akan berkongsi jawapan beliau pula untuk soalan yang ketiga ini, untuk senario yang telah diberikan sebentar tadi. Mungkin Nisa akan cuba jawab bahagian spesifik je. Boleh je? Boleh. Bahagian measurable, attainable, realistik dan time bound tu saya perlukan seorang rakan untuk bantu. Okey. Saya rasa, okeylah, saya bagi dululah spesifiknya. Ahmad terpilih dalam mewakili sekolahnya dan perlu membeli kasut sukan yang baru. Kasut bola yang baru pada bulan Julai, perlawanan bola tersebut. Ahmad telah terpilih di dalam perlawanan bola pada bulan Julai untuk mewakili sekolahnya dan perlu membeli kasut bola yang baru. Maknanya pada bulan Julai tu dia dah perlu beli yang baru. Jadi kita perlukan rakan-rakan saya bantu saya untuk bahagian measurement
Measurable. Boleh. Measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Siapa yang boleh kongsikan jawapan? Tadi saya ada nampak. Ya. Lokman. Lokman nak bantu saya. Silakan. Mungkin Lokman boleh beri jawapan spesifik. Lokman, jawapan spesifik kita Lokman. boleh compare dengan jawapan Sama Kakak Nisa. Nisa di sini. Silakan. Jawapan spesifik saya, Ahmad ingin membeli sepasang kasut bola untuk perlawanan yang akan datang. Baik. Okey, lebih kurang mungkin ayat Nisa panjang sikit. Ya, kot. betul. Baik. Seterusnya? Baik. Untuk measurable pula? Untuk measurable pula, harga bagi sepasang kasut bola yang bagus adalah RM150. Baik. Okey. Bagus. Okey, attainable. Attainable, Ahmad perlu menyimpan sebanyak RM37.50 sebulan selama 4 bulan. Okey. Dan seperti biasa, secara ringkas, apakah pengiraannya? Ataupun begini Lokman. Boleh ke Lokman tunjukkan? Saya nak tengok juga tulisan Lokman. Lokman ada tulis ke? Ni nampak tak? Kita nampaklah. Wah. Bolehlah. Okey, nampak. Ke kanan sikit. Okey, kita nampak tu. dia. Bahagi Kita nampak sedikit-sedikit. 150 bahagi 4 sama dengan RM37.50 ya? Ya. Okey, terima kasih. Okey, alright. So, realistik dengan time bound? Untuk realistik, Ahmad perlu meningkatkan tahap kewangan sebanyak RM37.50 sebulan agar dapat membeli sepasang kasut bola dalam masa 4 bulan. Okey. 4 bulan ya. Time bound dalam 4 bulan. Okey, alright. Baik. Terima kasih atas jawapannya. Tanya Lokman. Nisa rasa jawapan ni dia tetap tak? Adakah dia hanya satu jawapan saja? Nisa rasalah pada pandangan Saya Nisa. rasa mesti ada jawapan yang lain. Ya. Bergantung kepada, contoh kalau tiba-tiba Ahmad nak beli kasut yang lebih bagus, mungkin harga dia naik. Jadi target ataupun kemampuan kewangannya perlu ditingkatkan lebih lagi daripada apa yang telah dikira sebentar tadi. Betul Nisa, jawapan yang tepat sebab kita kata dalam lingkungan ataupun dalam anggaran. Betul Nisa. Mungkin pergi kedai tiba-tiba rupanya 150 tu harga sale. Masa nak beli lepas 4 bulan dah tak ada sale. Mungkin harga dia jadi harga asal. Jadi dia akan ada perubahan cikgu ya. Betul. Baik. Saya pun dah faham. Baiklah. Harapkan yang di rumah pun turut sama memahami apa yang kita pelajari setakat ini. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan nombor 4. Ya. Okey, soalan ini berbunyi seperti berikut. Okey, sekolah anda telah memperoleh sumbangan dana sebanyak RM1,200 daripada sebuah syarikat telekomunikasi bagi membina sebuah taman mini dalam kawasan sekolah. Kelas anda perlu menyediakan reka bentuk taman serta memilih pokok yang akan ditanam di taman mini tersebut. Projek ini perlu disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Bagaimanakah kelas anda dapat mereka bentuk taman mini yang menarik dengan kos yang bersesuaian? Okey, nampaknya soalan ni pun boleh kata tricky juga. Betul. Kerana senarionya sedikit berbeza di mana dia tanya kita macam mana kita nak reka bentuk taman mini yang menarik dengan kos yang telah diberikan kepada pihak sekolah. Jadi kawan-kawan boleh ya? Boleh jawab yang ini? Oh, tengok muka masing-masing senyum je semua. Ada nur je masing-masing. Saya pasti mereka boleh jawab. Yang di rumah pun boleh terus sama mencuba. Saya pun macam nak cuba tapi takut-takut pula nanti jawapan saya salah macam mana. Kalau salah, tak mengapa. Kalau di sekolah kan, kalau kita ada buat kesalahan, jangan malu untuk bertanya dengan guru, untuk belajar dengan kawan-kawan. Semua akan cuba sama-sama membantu. Maklumlah, namanya pun sekolah, cikgu kan. Yang penting kena berani. Kena berani bertanya supaya kita dapat belajar perkara yang betul. Sementara kawan-kawan kita menyediakan jawapan masing-masing, yang di rumah pun sediakan jawapan anda. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
ucapkan terima kasih atas pengorbananmu yang selalu membimbingku. Kuharapkan kau memaafkan aku karena selalu aku berdiam diri. Harap kamu memaafkanku dan aku mahu berterima kasih ke atas pengorbananmu. Pengorbananmu. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Maaf, tadi Nisa ada buat lawak sikit dengan cikgu kan. Tiba-tiba kamera dah on. Takut kita. Rupanya kita kembali bersiaran dengan rakan-rakan di SMK Raja Ali dan juga cikgu kita dan juga cikgu Nuraida. Tadi kita dah menonton video ucapan daripada adik Muhammad Nur Amirul dan di hadapan Nisa ada video ucapan secara fizikal orang kata. Janganlah gelakkan saya kan. Okey, ini adalah video ucapan fizikal yang Nisa dapat daripada rakan-rakan kita dari seluruh Malaysia. Khas untuk guru-guru di Malaysia dengan ucapan terima kasih cikgu, #terima kasih cikgu, selamat hari guru. Selamat guru, ada heart terbang-terbang di sini. Baiklah, kreatiflah adik-adik kita zaman sekarang ni cikgu. Betul. Kita tadi ada tinggalkan kalian semua dengan satu soalan dan jom kita nak pergi kepada jawapan kita. Silakan. Okey, alright. Selamat bertemu kembali dan terima kasih untuk nyanyian tadi. Nyanyian yang sangat bermakna. Ya, sayu cikgu dengar nyanyian tersebut. Terima kasih ya. Okey, baik. Bagi soalan tadi, soalan nombor 4, cikgu rasanya tidak mahu membincangkan jawapannya. Tetapi cadangan jawapan tersebut boleh didapati dalam buku panduan, buku panduan pengurusan kewangan yang Nisa pegang ini. Dan buku ini untuk pengetahuan Nisa boleh dimuat turun dalam bentuk PDF di laman sesawang BPK, bahagian pembangunan kurikulum. Baiklah. Okey, jom cikgu kita teruskan. Okey, baik. Jadi ini adalah slot yang seterusnya yang akan diteruskan oleh Cikgu Aida. Silakan cikgu. Okey, Nisa, untuk pengetahuan Nisa dan rakan-rakan ataupun ibu bapa di rumah, okey, bagi topik ini kita orang kata menggalakkan untuk murid-murid belajar melalui pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan masalah. Okey, mungkin Nisa pernah dengar PBL. Okey, cuma apakah perbezaan di antara pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan masalah? Dia hampir sama, kedua-duanya adalah pendekatan inquiry. Okey, yang mana murid kena menyiasat, meneroka, menganalisis dan membuat satu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pembelajaran berasaskan projek ini dia mengambil tempoh masa yang agak lama sedikit berbanding dengan pembelajaran berasaskan masalah. Tetapi ia mesti daripada suatu isu ataupun masalah dunia sebenar. Okey? Dan okey. Alright, Miss terus. Okey, yang ini dalam buku kita, Pelan Keuangan Peribadi. Okey, kita nak mendidik murid bagaimana untuk merancang pelan keuangan peribadi. Ada dua tempoh masa. Yang pertama adalah jangka pendek, 1 bulan hingga 12 bulan. Dan satu lagi jangka panjang, 1 tahun ke atas. Okey, sebenarnya dalam konteks dunia sebenar, jangka pendek dan jangka panjang ini dia fleksibel. Ataupun kita panggil subjektif, bergantung kepada keperluan. Tetapi untuk murid tingkatan 4, kita menyarankan bahawa jangka pendek adalah 1 bulan hingga 12 bulan. Dan jangka panjang 1 tahun ke atas. Okey, apa yang kita nak dalam jangka pendek ini adalah minta murid merancang dan membentangkan pelan keuangan yang terperinci mengikut matlamat keuangan yang ingin dicapai berdasarkan konsep SMART. Okey, murid perlu menilai kebolehlatsanaan pelan keuangan tersebut. Okey, sama seperti jangka pendek, jangka panjang pula, apa yang membezakan dengan jangka pendek ini, murid tidak perlu, kalau baca di bawah Okey, di sini tidak perlu menilai kebolehlatsanaan. Apa yang dimaksudkan dengan menilai kebolehlatsanaan? Macam Nisa tadi, nak beli yang RM100, menilai kedudukan keuangan RM20. Lepas tu bagaimana nak mencapai RM80? Okey, di akhirnya Nisa kena menilai adakah pelan perancangan Nisa itu tercapai. Okey, apabila dia mempunyai jangka panjang, kita tidak meminta murid untuk menilai sebab 1 tahun murid dah
naik ke tingkatan 5. Ya, betul cikgu. Ya, jadi kita hanya bagi jangka pendek sahaja. Baik, okey. Sebenarnya saya pun ingin tanya menilai kebolehaksanaan itu apa? Cikgu Aida dah jawab soalan okey. tersebut. Sesuatu yang bila kita rancang tu maknanya kita tahu kita boleh capai. Kita Betul. boleh laksanakan. Kita mampu. Contohnya Nisa nak simpan RM20 satu minggu. Mampu ke Nisa simpan RM20 satu minggu? Apa jadi kalau Nisa tak berjaya menyimpan? Itulah tak berjaya kita menilai. Ya. Jadi apa tujuannya kita menilai supaya kita boleh membuat penambahbaikan. Jadi diharapkan apa yang kita belajar setakat ini, orang kata apa, kita dapat mengikuti dengan baik dan menggunakan di dalam kehidupan seharian kita. Betul, Nisa. Okey, betul cikgu. Jadi sejajar dengan konsep pembelajaran berasaskan projek, kita perlu mulakan dengan sesuatu isu. Okey, jadi ini adalah cadangan yang boleh guru jalankan di sekolah. Contohnya, kalau kita baca ayat ni, semua murid mempunyai impian untuk memiliki barang keperluan mengikut kehendak masing-masing. Kebanyakan murid mendapat wang saku daripada ibu bapa atau penjaga. Itu memang kebiasaan lah kan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir murid yang tidak langsung memperolehi wang saku, namun mendapat bantuan daripada kerajaan atau badan bukan kerajaan. Tahap kesedaran dan kefahaman berkaitan pengurusan kewangan dalam kalangan murid yang masih rendah menyebabkan murid sukar merancang dan menguruskan kewangan secara bijaksana. Jadi ini isu yang sedang berlaku pada masa sekarang dan juga kalau kita tidak dapat menyelesaikan isu ini pada alam sekarang, alam persekolahan sekarang, nanti dia akan menjadi susah bila mereka dewasa, mereka dah mula bekerja, keputusan kewangan yang bijak tidak dapat diambil. Betul. Okey, jadi berdasarkan isu tersebut, sekarang kita akan buat projek. Projek dia tujuannya adalah mendidik murid agar dapat menetapkan matlamat kewangan yang hendak dicapai, jangka pendek ataupun jangka panjang. Tadi saya rasa Cikgu Aida dah beritahu apa perbezaan jangka pendek dan juga jangka panjang, betul? Dan melaksanakan perancangan secara pengurusan kewangan berdasarkan konsep SMART. Melalui kerja projek ini, murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan yang bijak, yang baik, yang baik serta berjaya. Now, anda boleh pilih tajuk yang bersesuaian, dan tempoh yang diberikan cadangannya adalah 1 bulan. 1 bulan untuk mencapai matlamat kewangan tersebut. Nisa, Cikgu Aida, sebenarnya saya telah pun menjalankan aktiviti ini di sekolah. Namun ada sedikit kekangan. Tapi saya rasa lebih baik kita dengar daripada pelajar tersebut. Apa kekangan tersebut? Apa kekangan tersebut? Siapa nak kongsikan? Siapa yang nak kongsi pengalaman menjalankan projek ni? Saya. Silakan Ilham. Saya. Jadi sepanjang melakukan PBL ni, matlamat saya adalah untuk membeli sepasang kasut yang berharga RM150. RM150, okey. Kasut itu akan digunakan semasa jambori pengakap. Selain itu, target saya adalah untuk membeli kasut itu dalam tempoh 3 bulan, iaitu RM50 sebulan. Jadi apabila saya menilai kedudukan kewangan saya mendapati duit pembelanjaan ke sekolah saya RM50 seminggu. Jadi daripada duit tersebut, saya perlu menyimpan sekurang-kurangnya RM20 seminggu untuk mencapai target RM50 sebulan. Namun tetapi disebabkan musim pandemik COVID yang melanda datang pada tahun lepas, saya tidak dapat melaksanakan plan ini. Walau bagaimanapun, pada raya tahun lepas, perayaan tahun lepas, saya telah mendapat duit raya dan menyimpan RM50 daripada duit tersebut. Sekarang target saya adalah untuk mendapat RM100 dalam masa 3 bulan.
Jadi kita boleh lihat apa target dia, apa masalah yang dia hadapi, all this real time masalah yang dia hadapi. Dia bagus dia simpan duit raya dia sebab dia nak capai target tersebut. Lepas tu kita menilai menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan tersebut. Macam tadi murid tadi dia dah menilai kebolehlaksanaan dan dia tidak berjaya sebenarnya. Tapi mungkin cikgu nak kongsikan satu tips ya kepada murid-murid. Apabila kita dapat wang perbelanjaan atau kita panggil wang saku daripada ibu bapa, contohnya RM5 satu hari, 10% daripada wang itu kita asingkan dulu sebagai simpanan. Contoh RM5 Nisa, kalau 10% berapa Nisa? 50 sen je. Betul. Jadi 50 sen setiap hari, sekurang-kurangnya seminggu kita akan memperolehi RM2.50. Betul. Ingat pesanan tu ya, 10% disimpan untuk simpanan anda. Bila anda bekerja pun sama. Betul Nisa. Okey, baiklah Cikgu Sangkita dan Cikgu Aida. Nampaknya masa ni cemburu betul dengan kita. Mungkin inilah masanya untuk Cikgu membuat sedikit kesimpulan ataupun ringkasan kepada pelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, saya serahkan kepada Cikgu kita untuk merumus. Okey, hari ini kita telah pun mempelajari beberapa perkataan yang hebat. Okey, salah satu ayat yang hebat yang kita dengar hari ini adalah membuat keputusan kewangan yang bijak. Betul. Jadi pastikan anda membuat keputusan kewangan yang bijak supaya anda dapat hidup dalam kesejahteraan keuangan yang baik pada masa akan datang. Betul. Dan juga mencelah. Tak apa. Dan juga konsep SMART tadi. Betul. Konsep SMART kita sudah pun ketahui apa itu SMART. S, specific, measurable, attainable, realistic dan juga time bound. Bagus, Nisa pun dah faham. Sama-sama belajar. Betul. Sama-sama Sedikit belajar. kata-kata daripada Puan Aida. Seperti juga tadi Cikgu Sangkita terangkan. So Cikgu sangat berharap supaya pendidikan keuangan ini dapat mendidik murid, membuka mata, membuka minda supaya kita perlu mengurus keuangan kita dari usia muda. Jangan tunggu sehingga kita dah bekerja baru kita buat. Dan satu lagi pesanan adalah apabila hendak membuat sesuatu keputusan keuangan, kita perlulah menerapkan proses-proses iaitu menyiasat ataupun memahami masalah dan menaakul dengan baik. Menaakul perkataan hari ini menaakul. Diharapkan semua dah mencatat apa maksud menaakul tadi. Baiklah, terima kasih Cikgu kita dan Cikgu Aida serta terima kasih rakan-rakan dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk subjek kita matematik tambahan. Matematik tambahan. Matematik pengguna. Pengurusan keuangan. Jangan lupa konsep SMART dan yang penting mengikut kehendak dan keperluan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Bye. Baiklah, hari ini saya ingin bincang sedikit tentang pelan kewangan. So dalam erti kata yang mudah, pelan kewangan ni ialah pelan yang akan membandingkan duit yang kita dapat atau duit masuk dengan duit yang kita belanja keluar. So kenapa kita perlu buat pembandingan ni? Kenapa kita perlu ada pelan kewangan sebegini? So tujuan utama pelan kewangan ni adalah untuk membantu kita untuk berbelanja secara lebih sistematik dan membantu kita untuk belanja secara lebih berwaspada serta dia akan membantu kita untuk berbelanja secara lebih berkhidmat. Sebagai contoh sebagai contoh simple sikit. Kita ada RM10. Takkan kita nak beli barang harga RM12, kita kena beli barang dalam RM10 itu juga kan? So pelan kewangan sebegini dia akan bantu kita untuk tengok berapa banyak kita ada dan berapa kita boleh belanja. Sebab tu memang bagus kalau semua orang ada pelan kewangan sebegini. So that's all from me. Thank you. 5 tips bijak urus kewangan. Nombor 1, rekod perbelanjaan setiap hari. Tips nombor 2, hadkan perbelanjaan, beli apa yang perlu. Disiplin ini penting untuk elak belanja berlebihan. Tips nombor 3, tabung kecemasan. Simpan untuk perkara-perkara kecemasan. Okey, belajar dari sekarang untuk tabung risiko. Tips nombor 4, buat target atau sasaran simpanan. Dan akhir sekali tips nombor 5, jangan berhutang. Okey, elakkan daripada berhutang. Okey, itu saja. Terima kasih. Didik TV KPM